Matahari menyinari pagi yang indah, menyinari kehidupan alam sekeliling. Kicauan burung membelah kesunyian pagi. Ketika sedang menikmati suasana pagi, tiba-tiba dikejutkan dengan bunyi yang sangat kuat serta bergegar bumi yang dipijak. 5 Jun 2015, pada tarikh ini, 9 tahun yang lalu, adalah detik yang paling pahit dirasai oleh seluruh penduduk di sekitar Gunung Kinabalu khususnya, serta sekitar kawasan di beberapa daerah di Sabah. Impak gempa dengan kekuatan 5.9 skala Richter menurut Jabatan Meteorologi Malaysia dan 6.0 menurut Jabatan Geologi Amerika Syarikat itu turut dapat dirasakan sehingga ke Labuan, Lawas, Limbang dan Miri di Sarawak. Juga Ibu Negara Brunei Darussalam turut melaporkan menerima kesan gegaran daripada gempa yang tercetus. Masa kejadian itu saya berada di rumah dan sedang bersarapan pagi bersama dengan istri dan anak-anak. Jadi tiba-tiba kedengaran bunyi dan juga gegar yang agak memang kita tak pernah rasalah macam itu. Dan saya lihat di siling kipas pun bergoyang. Dan saya bergegas keluar dan saya lihat tiang elektrik. Tiang elektrik dia bersilang begini, bergoyang. Di sebelah rumah semua pun berteriak. Dapati memang time itu ada gempa. Tragedi yang menakutkan seluruh rakyat Malaysia ini telah dilaporkan berlaku sekitar pukul 7.15 minit pagi dengan lokasi kedalaman gempa dikesan sejauh 10 km di bahagian utara daerah Ranau. Gegaran direkodkan berlaku sekitar 30 saat. Turut mendapat jolokan sebagai Badang Malaysia, Malim Gunung telah mempertaruhkan nyawa mereka demi membantu menyelamatkan mangsa yang terkandas sangat dihargai dan disanjung tinggi. Saya mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada Malim Gunung yang telah banyak berkorban menyelamatkan mangsa-mangsa gempa. Malahan mereka sendiri ada beberapa yang terkorban demi untuk menyelamatkan kita punya pendaki. Para Malim Gunung menjadi kumpulan pertama yang memberikan respon pantas dalam usaha menyelamatkan pendaki yang terkandas berikutan kemahiran mendaki dan pengalaman mereka yang lebih tahu selok-belok Gunung Kinabalu. Pada tahun 1991 adalah permulaan saya jadi guide dan pendakian terakhir saya pada 1986 dan saya mendapat kerja di luar tempat dengan bidang yang lain dan saya balik jadi guide pada tahun 2013. Permulaan saya jadi balik Malim Gunung selepas saya berhenti dari kerja saya. Christopher yang bertugas sebagai Malim Gunung seawal usia 14 tahun menganggap kejadian gempa bumi ini sebagai sesuatu yang pelik dan sangat menakutkan. Bila berlakunya gempa bumi yang saya alami sendiri 2015 itu merupakan sejarah yang tidak dapat dilupakan.
buat pertama kali dalam hidupnya berdepan dengan tragedi seumpama ini. Sejarah itu mengajar kami keseluruhan guide untuk mengutarakan safety untuk semua pendaki yang ada di sini, di mana keberadaan berlakunya runtuhan batu setiap kali mendaki. Malin gunung kita orang ni memang dia bagus. Dia sabar dan banyak membantulah. So dia tak pernah tegur ataupun marah-marah sebab kita orang ni perlahan. Dan sebelum mendaki Gunung Kinabalu ni, dia memang terangkan semua yang perjalanan ni apa-apa kena kita orang perhatikan untuk keselamatan kita lah. Masa mendaki ini sebelah kiri ini runtuh masa gempa bumi dan sebelah kanan ini berlaku selepas gempa bumi masa hujan lebat dan laluan turun masa itu kita gunakan tali kecil yang selalu digunakan untuk menyelamat dan kita melalui itu sajalah masa gempa bumi itu. Keberanian, keikhlasan dan mempunyai semangat yang tinggi dalam membantu mangsa gempa sekaligus menghapuskan perasaan takut dan gentar menempuh situasi yang tidak pernah termimpi olehnya. Kita minta bantuan kepada helikopter dari bawah ke atas ini, tapi oleh kerana kabus dan angin yang membuat helikopter tidak boleh naik ke atas kerana halangan itu. Dan pada pukul 5 lebih kami buat perbincangan dengan pendaki yang lain. Dengan risiko yang tinggi, kita harus menempuh untuk turun ke bawah sebab kami kalau tinggal di atas tanpa selimut, tanpa bekalan apa semua dan apa akan terjadi kepada pendaki yang semua ada yang terkandas di atas. Mungkin ada yang meninggal dan kami buat keputusan itu satu hati dan kami melakukan penurunan. Kami dengan semua guide itu bersatu untuk mengguiding untuk 5 orang satu guide dan saya yang mendahului kepada guide semua yang ada dengan saya. Pekerja Sabah Park itu yang merintis jalan selepas itu sampai ke Labarata dan diikuti oleh saya selepas kami menurunkan beberapa pendaki yang lain. Sementara Supani dan Sapri akan mengurus penurunan orang yang daripada atas itu sampailah ke Labarata. Ekoran dari gempa yang tercetus itu, Gunung Kinabalu menerima impak secara langsung hingga berlaku runtuhan tanah dan bebatuan yang mengorbankan 18 nyawa. Dalam masa perjalanan daripada 6.9 menurun sampai ke Gunting Lagadan menuju ke Labarata itu, kami nampak jasad pertama yang kami jumpa di kawasan 6.6 km dan yang selebihnya di kawasan 6.5, 6.4 dan kebanyakannya budak sekolah. Tetapi dalam masa yang sama kami tidak akan melakukan apa-apa terhadap jasad yang kami nampak, cuma kami tumpukan kepada pendaki yang selamat untuk menuruni kecerunan di kawasan 6.4, 6.5 itu dalam kecerunan 70% atau 80% dengan ikatan tali yang kami buat dan kami fokuskan untuk penurunan agar semua pendaki itu selamat tiba di bawah. Menurut catatan Taman-Taman Sabah, terdapat 23 puncak yang terdapat di sekitar Gunung Kinabalu, termasuklah puncak yang belum diukur dan yang masih belum mempunyai nama. Hanya 11 puncak yang terkenal, antaranya Lowe's Peak, South Peak, Monkey's Peak dan Donkey's Ear Peak.
Selain mengalami runtuhan tanah dan bebatuan, salah satu daripada dua puncak ikonik Gunung Kinabalu yang dikenali sebagai Telinga Keldai telah patah. Kejadian ini sangat memberi kesan yang mendalam pada seluruh rakyat Malaysia maupun luar negara. Kami mendaki di sini pada 7 hari bulan kami mendaki, 8 hari bulan pun kami mendaki, sementara helikopter mengambil mayat-mayat yang ada di sini masa itu yang kami letakkan di padang helikopter yang ada di dekat dengan Labarata di sini, dan keseluruhannya telah siap pada 8 hari bulan untuk penyelamatan. Kesemua mangsa adalah terdiri daripada para pendaki dan malim gunung. Daripada 18 mangsa yang terkorban, majoriti daripadanya adalah para pendaki dari Singapura. Kebanyakan mereka adalah para guru dan pelajar daripada Sekolah Rendah Tanjung Katong. Warga negara Malaysia turut menjadi mangsa korban melibatkan 2 pendaki dan 4 orang malim gunung dan 1 kematian masing-masing dari China dan Jepun. Keempat-empat malim gunung yang maut meninggal dunia adalah sewaktu sedang berusaha melindungi para pendaki lain daripada runtuhan bebatuan. Mereka dikenali sebagai Robi Sapinggi, Valerian Johannes, Ricky Masirin dan Joseph Solungin. Mana mungkin dapat dirawat lagi parut dan kesan luka Gunung Kinabalu akibat gempa bumi yang menjadi suatu kenangan pahit kepada mereka yang terlibat. Tidak hanya hilang seri, seluruh warga Sabah, terutama masyarakat di kaki gunung, turut bersedih dengan tragedi alam itu. Mereka bagaikan merasai kesakitan gunung kebanggaan mereka yang telah memuntahkan bongkah dan serpihan batu tanpa ada siapa atau kudrat manusia yang dapat menahannya. Bagi mereka yang pernah menakluk Gunung Kinabalu akan merasa sedih melihat ikon gunung Donkey's Ear cacat. Pilu lagi malim gunung dan porter yang sering berulang-alik ke gunung itu yang boleh diibaratkan sebagai pejabat mereka. Sebab lagi bagi penduduk sekitar gunung yang setiap pagi akan menguak jendela dan mengucapkan selamat pagi kepada Kinabalu sebelum memulakan rutin harian mereka. Pengurusan Taman-Taman Sabah TTS telah mengambil langkah-langkah dan merancang pelbagai bentuk kaedah bagi membaik pulih serta menyediakan perkhidmatan yang terbaik. Selepas saja gempa itu berlaku, Taman-Taman Sabah telah mengadakan 4 simulasi search and rescue bersama dengan Bomba, dan kita telah bekerjasama juga dengan beberapa jabatan kerajaan dan agensi di negeri dan juga di persekutuan untuk mengadakan sesi simulasi ini. Dan hasil daripada simulasi itu kita telah menghasilkan SOP penyelamatan pendakian Gunung Kinabalu sekiranya berlaku gempa berulang lagi seperti yang dulu. Selepas gempa bumi berlaku di Kinabalu Park dan keseluruhan yang ada di sini telah membuat
penambahbaikan yang dianjurkan oleh Sabapak seperti dalam mengikuti kursus safety, CPR dan bagaimana untuk melakukan andai kata sebarang kemalangan yang dibuat oleh Bulan Sabit Merah tapi bergabung dengan Sabapak. Ini adalah penting bagi memberi keyakinan kepada pendaki untuk mendaki di Gunung Kinabalu. Biarpun tragedi pahit itu pernah menjadi mimpi ngeri. Tidak ada juga kesan yang mengatakan orang tidak mau naik ke mendaki Gunung Kinabalu, malahan kita punya booking itu penuh di setiap tahun. Malahan kalau kita buka kita punya online booking dalam masa 2 hari saja pun sudah habis untuk setengah tahun punya kuota mendaki. Inilah pendakian saya yang kali pertama. So, saya rasa setakat ini 6 km yang saya sudah melalui, saya rasa laluan gunung masih okey. Tapi ialah jarak yang sangat mencabarkan dan memerlukan banyak ketabahan dan daya tahan. Tapi saya sangat gembira kerana berjaya sampai ke sinilah. Dari bawah ke Labarata, mula-mulanya agak senang kerana saya sudah menjalani latihan yang banyak sebelum ni. Tetapi selepas 4 km agak susahlah. Ada rasa menyesal semasa jalan. Tapi saya selepas tengok pemandangan yang indah, semua tu saya rasa berbaloi. Pembinaan trail baharu ke puncak Kinabalu telah dilaksanakan. Selepas gempa itu kita telah buat 2 laluan, iaitu satu di Ranau Trail dan juga satu lagi di KB Kota Belud Trail. Jadi sekiranya berlaku gempa, putuslah salah satu laluan misalnya dan kita masih ada laluan lain alternatif untuk tujuan penyelamatan. Pembukaan semula Gunung Kinabalu dengan trail baharu ini untuk ke puncak telah membantu memulihkan semangat komuniti Gunung Kinabalu. Saya berasa sangat sedih atas kehilangan nyawa dalam insiden 2015 itu. Tapi saya rasa ini ialah satu peluang untuk pihak yang berkenaan untuk membuat tambahbaikan dalam faktor keselamatan. So, boleh memanfaatkan pendaki yang akan datang. Walaupun ada gempa bumi pada tahun 2015, tapi saya yakin semua pihak akan mengambil langkah-langkah yang sepatutnya jika kejadian itu berlaku lagi. Trail lama bermula dari Gunting Lagadan sudah tidak boleh digunakan akibat gempa bumi. Lari! Sutra Sanctuary Lodges SSL turut terkesan ekoran dari gempa bumi itu. Actually masa kejadian tu, saya dalam perjalanan pergi kerja. Dekat sampai Kinabalu Park tu, saya terasa macam ada goyangan lah. Jadi something is wrong lah. So bila saya sampai ke Kinabalu Park, di gatekeeper pun masa tu dia macam a bit panik lah. Ada gegaran. Masa tu kita call di atas ni, kita tanya macam mana keadaan. Lepas tu kita maklumkan untuk semua pergi ke assembly point dan jangan panik lah. Pada masa tu macam biasa kami menjalani kerja seharian kami. Kami masuk pagi, masuk jam 6.30 lebih kurang sebab breakfast start jam 7.30. Jadi kami masuk awal untuk preparation. Mulanya jam 7 dia ada sedikit gegaran, tapi dia macam belum gegaran yang kuat itu. Jadi pada jam 7.15 gegaran kedua dia menyebabkan lantai restoran dia. Jadi kami semua keluar. Masa berkumpul di assembly pun dia masih berlaku gegaran. Dia macam kalau di sini dia tidak berasa kuat sangat. Dia gegaran biasa saja, bunyi dia tidak kuat. Bukan macam yang di bawah tuh, orang akan dengar kuat bunyi gitu. Kalau di sini dia bunyi dari dalam tuh. Dia macam bunyi gong nih. Debu-debu dari batu tuh yang menyebabkan tempat ini macam dorang nampak macam kebakaran pula gitu. Pihak SSL bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan makan dan minum bagi setiap pendaki di laban rata. Kejadian gempa bumi itu
turut menjadi igawan ngeri bagi mereka. Syukur kita telah beroperasi balik masa itu dan banyak juga langkah-langkah yang kita buatlah, terutama sekali kolaborasi dengan Taman-Taman Sabah. First thing first, mereka telah wujudkan MOSAR atau Mountain Operation Search and Rescue Team, dan juga kita activate juga Assembly Point. Kami melakukan satu program macam emergency response team. Selepas kejadian itu diperketatkan untuk staf diperkenalkan macam mana melangkah-langkah awal mengatasi detik-detik kecemasan macam beginilah. Ya, kami ada respon tim dan latihan-latihan kecemasan. Gunung Kinabalu dengan trail baharu juga telah meluaskan lagi pandangan pendaki. Biarpun lebih mencabar dan jauh jaraknya berbanding trail lama, namun penat lelah pendaki akan dibayar dengan panorama yang memukau pandangan. Setiap pendaki yang ingin mendaki di Gunung Kinabalu sekarang, jangan risau untuk pendakian ini sebab keseluruhan guide ini telah diberi taklimat untuk menangani bagaimana kemalangan itu akan berlaku, dan sebelum pendakian pun kita akan diberi taklimat kawasan mana tertentu adanya bahaya dan apa tindakan yang kita buat sampailah ke kemuncak Gunung Kinabalu dan sampailah habis ke Labarata dan sampai ke Timpohon Gate. Parut Kinabalu akan kekal, namun sekurang-kurangnya masih boleh tersenyum kerana ia masih di situ. Saya berharap agar semangat porter ataupun Malim Gunung ini tidak luntur dan tidak takut berada di Gunung Kinabalu, karena mereka sendiri pun juga mempunyai spirit yang boleh merasakan Gunung Kinabalu itu adalah stabil dan merupakan rakan mereka. Saya juga berharap kepada Taman-Taman Sabah supaya membuka lebih banyak laluan untuk pendakian Gunung Kinabalu, karena kita mempunyai banyak pik-pik yang ada di Gunung Kinabalu ini, dan tidak semestinya satu pik kita naik kita bertawan dan bermakna kita sudah tawan Gunung Kinabalu, karena Gunung Kinabalu ini terlalu luas.